Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. Surah Al-A'raf ayat 94. Allah berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ, dan tidaklah kami utuskan pada sesebuah daerah atau sesebuah tempat min nabiyyin, seseorang nabi, illa akhadna ahlaha, melainkan kami timpakan kepada penduduk yang telah diutuskan nabi tersebut dan mereka mendustakan ajaran nabi. Tafsir: bila diutuskan Nabi kepada mereka, mereka dustakan ajaran Nabi. Lalu kami timpakan kepada penduduk tersebut, oleh kerana mereka mendustakan ajaran yang telah diutuskan kepada mereka Nabi, yang dibawa oleh Nabi kepada mereka, kami timpakan kepada mereka al-ba'sa, kesempitan hidup. Mana kami jadikan kehidupan mereka sempit. Sempit ni disebabkan kekurangan yang berlaku pada harta mereka, hilang pekerjaan, hilang punca pendapatan, menyebabkan mereka merasa begitu sempit kehidupan mereka. Wadh-dharra, dan juga kesakitan, kami timpakan kepada mereka penyakit. Allah beritahu la'allahum yadharra'un, mudah-mudahan mereka itu dapat tunduk. Antara hikmah Allah Ta'ala kenakan kesempitan hidup kepada manusia dan juga kesakitan ataupun penyakit kepada manusia, hikmah atau tujuannya, antara hikmah dan tujuannya adalah la'allahum yadharra'un, mudah-mudahan mereka itu dapat tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya sebagai ujian untuk mereka. Dan salah satu daripada bentuk ujian Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kepada manusia ini adalah inilah, mana kesempitan hidup dan juga kesakitan, supaya mereka dapat tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami pasti akan menguji kamu, Allah sebut. Kami pasti akan menguji kamu dengan ketakutan, perasaan takut yang ada dalam hati manusia ni. Takut tu kerana diserang oleh musuh ke dalam peperangan. Wal-ju', kelaparan, berlaku kelaparan kerana kekurangan sumber rezeki. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, dan juga berlaku kematian, nyawa, kehilangan nyawa. Itu semua adalah salah satu bentuk ujian Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala timpakan kepada manusia. Jadi ulama tafsir menyebut Allah uji manusia ini dengan dua bentuk. Pertama, bentuk ujian pertama berbentuk kesusahan hidup. Jadi kita tengok sebahagian manusia tu hidup dia susah. Susah lah. Macam kita sebelum ni PKP tu.
Untuk sebahagian daripada hamba Allah tu susah hidup dia. Ni sampai hilang terus pekerjaan. Sampai diberhentikan kerja. Kalaulah sebelum tu pendapatan dia mungkin tinggi, dengan komitmen yang tinggi, tiba-tiba hilang, sekelip mata hilang. Ini juga salah satu bentuk ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba. Dan yang kedua, ujian Allah berbentuk kesenangan. Jadi kesenangan hidup, kekayaan, kemewahan hidup ini pun merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah Taala cerita dalam surah An-Naml ni. Allah Taala sebut dalam surah An-Naml kisah Nabi Sulaiman AS. Kita boleh baca dalam surah An-Naml. Nabi Sulaiman ni antara hamba Allah yang Allah Taala berikan segala kemewahan kepada dia. Allah berikan kepada Nabi Sulaiman segala bentuk kemewahan. Kuasa pun ada pada dia, kemewahan pun ada pada dia, dan kuasa yang Allah berikan kepada dia itu luar biasa. Sehingga kita boleh tengok Allah Taala cerita Nabi Sulaiman ni bukan sekadar memerintah manusia, dengan jin pun dia boleh perintah. Dia boleh memerintah jin, boleh memerintah binatang-binatang, angin pun dia boleh perintah. Kita tak sampai tahap perintah angin, binatang lagi tu kan, baru perintah manusia, itu pun dah sombong manusia. Dan Nabi Sulaiman pun kita sedia maklum salah seorang daripada pemimpin dunia. Ulama tafsir dia sebut ada 4 orang yang pernah memimpin dunia ni. 2 orang mukmin, 2 orang kafir. Yang mukmin ni salah seorangnya adalah Nabi Sulaiman. Yang kedua Zulkarnain. Yang pemerintah dunia dari kalangan orang kafir. Pertama Bukhtanasar. Kalau kita baca sejarah dia disebut Nebukadnezar. Itulah. Dan yang kedua adalah Namrus. Jadi tulis dan tak apalah, Nabi Sulaiman ni walaupun Allah berikan kekuasaan kepada dia, Allah cerita dalam Quran dia tidak sombong. Pernah satu ketika Allah cerita dalam surah An-Naml, bila Nabi Sulaiman menghendaki supaya singgah sana Bilqis yang berada di Yaman itu dibawa ke tempat dia, Palestin. Dia pun tanya menteri-menteri dia lah. Dia tanya menteri-menteri dia ataupun tentera-tentera dia ketika itu, termasuk jin lah. Dia kata ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa di kalangan kamu yang boleh membawa singgah sana Bilqis itu kepada aku ini sebelum mereka tu sampai pada aku. Sebelum Bilqis dalam perjalanan nak pergi ke tempat Nabi Sulaiman, kerana Nabi Sulaiman kata waktu ni muslimin, kamu datang kepada aku. Nabi Sulaiman hantar surat kepada Bilqis supaya jumpa dengan dia kan. Bilqis tu dalam perjalanan tu Nabi Sulaiman dia nak singgah sana Bilqis tu ada dekat dengan dia. Qala ifritun minal jin, berkata ifrit dari kalangan jin. Ifrit salah seorang daripada tentera Nabi Sulaiman. Dan ulama tafsir kata dia adalah ketua jin ketika itu. Dia kata ana atika bi qabla an taquma min maqam. Aku boleh mendatangkan singgah sana Bilqis itu sebelum kamu bangkit daripada majlis kamu. Mana sebelum selesai majlis, singgah sana tu boleh dibawa oleh jin. Kemudian ada pula seorang manusia, dia kata ketika itu ana atika bi qabla an yartadda ilayka tarfu. Wahai Sulaiman, aku boleh membawa singgah sana Bilqis itu sebelum kamu berkelip mata. Sebelum kamu berkelip mata tu singgah sana tu dapat aku bawa. Jadi ringkas cerita tu dia doa pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan Ismul Azam. Apabila Nabi Sulaiman berpaling saja tengok-tengok singgah sana tu sudah ada. Cepat lagi. Ketika itulah dia kata terusnya, bila dia tengok singgah sana Bilqis dibawa dengan begitu cepat sekali daripada Yaman ke Palestin, dia berkata, hada min fadli rabbi. Ini adalah kurniaan daripada Tuhan. Liyabluwani, tengok, liyabluwani, untuk Tuhanku uji aku. Ashkuru, adakah aku ini bersyukur kepada dia, am akfur, ataupun aku kufur kepada dia. Jadi daripada sinilah ulama tafsir menyebut kemewahan, kekayaan, kuasa yang ada pada manusia ni juga merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua kalau kita tengok kehidupan manusia ni, dia sebenarnya dalam dua keadaan ni.
Kalau tidak senang susah. Kalau susah senang, kalau tidak susah senang. Jadi sama ada dalam keadaan susah, sama ada dalam keadaan senang, kedua-duanya adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana selagi mana kita hidup, selagi mana kita hidup di dunia ini, terusnya kita sebenarnya berada dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau kita diuji oleh Allah dengan kesusahan, tuntutan daripada kesusahan itu adalah sabar. Selalu Allah Taala sebut kalau susah sabar. Wa basyiris sabirin, berilah berita gembira kepada mereka yang bersabar. Tapi kalau seseorang yang diuji oleh Allah dengan kesenangan hidup, maka tuntutan Allah kepada mereka ini supaya mereka dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mematuhi segala perintah-perintah Allah dan jaga hukum Allah dengan sebaik-baiknya. Jadi sabar pun sebenarnya sabar dan syukur, walaupun dari sudut kita kata dari sudut perbahasan dia itu berbeza. Sabar ada perbahasan khusus, syukur ada perbahasan khusus. Tetapi kedua-dua tuntutan Allah tu sama aja. Mana dalam keadaan sabar pun, dalam keadaan susah kita sabar. Jadi yang dikendaki daripada sabar itu kita dapat jaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar dalam menjaga perintah Allah. Bila Allah Subhanahu wa taala uji dengan kesusahan hidup atau kesakitan atau kesempitan hidup, jadi ketika itu kita dapat jaga ataupun tidak dapat jaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia apabila hartanya dicuri, hilang harta dia pun pergi curi pula. Maknanya dia gagal, dia tidak dapat jaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh berapa ramai sekarang ni apabila dia hilang pekerjaan, ketika mana hilang pekerjaan dengan sebab PKP, kita kata, adakah di saat itu dia boleh jaga perintah Allah? Ataupun ketika hilang pekerjaan, dia pergi mencuri pula, pergi berzina pula, pergi merampok pula, macam-macam lagi. Mana dia sudah gagal dengan ujian tersebut. Dan sebenarnya kalau kita tengok tu, hidup, kesempitan hidup dan juga kesakitan ini bukan perkara yang dikehendaki oleh manusia. Kalau kita tanya orang yang susah, adakah mereka nak kepada kesusahan tersebut? Tidak. Mana ada orang nak hidup susah? Semua manusia nak hidup senang. Tapi kenapa berlaku kesusahan kepada manusia? Di sini nak menunjukkan kepada kita Allah itu berkuasa. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Allah lah yang melapangkan rezeki kepada sesiapa yang dikehendaki, wa yaqdir, dan dia jugalah yang menyempitkan rezeki kepada sesiapa yang dikehendaki. Jadi orang yang dilapangkan rezeki, jadi dia tidak boleh rasa dia tu hebat sangat kan? Sebab dia termasuk golongan manusia ataupun golongan hamba yang Allah Ta'ala kehendaki, sebagaimana orang yang disempitkan rezeki. Sebab tu Nabi Sulaiman AS, bila Allah berikan kekuasaan kepada dia, luar biasa kekuasaan dia, yang tidak diberikan kepada manusia-manusia yang lain, dia terus kata, hada min fadli rabbi, ini adalah kurniaan daripada Tuhanku, bukan daripada dia. Kalau Allah Ta'ala nak berikan apa yang diberikan kepada Sulaiman kepada saya, boleh. Allah boleh bagi kepada sesiapa saja yang dia kehendaki. Kadang-kadang kepada orang kafir, tidak semestinya orang Islam. Orang kafir, kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia kekayaan, kita boleh tengok hidup dia begitu mewah walaupun dia dalam keadaan kafir. Contohnya dalam surah Kahfi, Allah Ta'ala cerita. Kita sentiasa baca kan dalam surah Kahfi, cerita tentang dua orang lelaki, seorang mukmin, seorang kafir. Wadrib lahum mathalan rajulain ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'an. Tengok Allah Ta'ala sebut perumpamaan tentang dua orang lelaki. Dua orang lelaki ni, seorang mukmin, seorang kafir, musyrik. Dan Allah Ta'ala cerita yang musyrik tu, yang kafir tu, kekayaan dia, harta dia, ataupun kita sebut sebagai kebun yang Allah berikan kepada dia tu, maksudnya hasil ataupun buah-buahan daripada kebun itu melimpah ruah, sehingga dia dapati kebun dia itu, hasil daripada kebun dia itu tidak berkurang sedikit pun. Dia kata kebun aku ni tidak akan musnah sampai bila-bila. Sampai bila? Sedangkan dia kafir. Sepatut dari sudut logik akal kita fikir orang kafir ni, sepatutnya Allah Ta'ala tidak bagilah harta melimpah ruah kepada dia tu.
Sebab kafir dia derhaka pada Allah. Tidak. Di sini nak menunjukkan kepada kita, harta ini sebenarnya tu milik Allah. Dia boleh bagi kepada sesiapa yang dikehendaki. Jadi kita tidak, saya pernah baca tu satu artikel pemain bola sepak, lupa dah nama dia. Ya. 200 juta euro seminggu. Seminggu dah, kalau 4 minggu 400 juta. 800 juta sebulan tu sebenarnya. Darat dengan RRM kita berapa dulu? Sebulan tu. Ya. Mana boleh jadi Allah bagi rezeki kepada dia ni, sekali bagi tu tak habis sampai bila-bila. 7 keturunan pun tak habis. Sampai dia pun tidak boleh nak habiskan harta dia. Kita sekarang ni tu dapat gaji habis sebab gaji tu tak cukup. 5,000 pun 10,000 kan tak cukup habis. Ni nak menunjukkan kepada kita ujian Allah Subhanahu Wa Taala ni boleh jadi dalam bentuk kesenangan, boleh jadi dalam bentuk kesusahan. Jadi di sini Allah Taala cerita kesusahan. Salah satu daripada ujian Allah adalah kesusahan. Tujuannya supaya manusia ni, antara hikmahnya untuk sebahagian manusia ni supaya dia tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa berlaku ayat seterusnya Allah Taala sebut ayat 95 ya, surah Araf. Summa baddalna makana sayyi'atil hasanah. Kemudian kami pun ubah. Ya. Maknanya apabila Allah jadikan kehidupan manusia ni sempit, susah. Ya. Tujuan utama supaya manusia ni tunduk pada Allah. Ya, taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tetapi adakah semua manusia yang diuji dengan kesusahan itu dia kembali kepada Allah? Tidak. Mungkin ada sebahagian tu, mungkin adalah di waktu dia kaya macam tu, dia lalai leka, tiba-tiba Allah bagi penyakit pada dia. Dengan sebab penyakit itu dia insaf, dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah lah pada penyakit itu hikmahnya membawa dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada sebahagian manusia ni, bila Allah kenakan penyakit kepada dia ataupun kesusahan hidup kepada dia, dia tidak isah pun. Kalau dulu tidak solat, tak solat situ. Kalau dulu tidak tutup aurat, tak tutup aurat situ. Sama, tidak ada beza. Ya sepatutnya dia boleh kembali kepada Allah, tak kembali. Mana berterusan mereka ini dengan dosa mereka. Walaupun Allah telah uji mereka dengan kesusahan. Ya. Tapi Allah sebut tu kemudian kami pun ubah. Summa baddalna makana sayyi'ah al-hasanah. Kemudian kami ubah keadaan mereka yang buruk itu, mana keadaan mereka yang sempit, keadaan mereka yang sakit, walaupun mereka tidak berubah, walaupun mereka tidak insaf, walaupun mereka itu tetap derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetap kufur pada Allah, tetap syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala, kami ubah keadaan mereka yang susah dan sempit itu al-hasanah menjadi baik. Mana kami hilangkan penyakit mereka, kami buka pintu rezeki kepada mereka, walaupun mereka itu tidak insaf. Sebab tu kita tengok sebahagian daripada manusia kata, saya tidak solat pun kaya, saya tak puasa pun saya kaya-kaya. Mana dia fikir nak kaya tu kena bila nak dapat kekayaan kena puasa ke, kena taat perintah Allah. Berapa ramai manusia yang tidak taat perintah Allah, tak nak kaya-kaya. Jadi kita yang taat ni pun tak nak kaya seperti dia tu. Suatu kali kita kaya pun tidak sekaya dia. Jadi kadang-kadang ayat ni pun boleh jadi panduan juga kepada kita kalau kita nak kaya. Maknanya kalau kita nak kaya ni derhaka pada Allah. Ayat ni di sini. Kemudian kami ubah mereka ini tu sebenarnya keadaan buruk mereka itu menjadi baik dalam keadaan mereka derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta afau, sehingga afau ni mana sehingga lebih-lebih lagi, berlebih pula. Dulu sakit, sihat tu mana sihat luar biasa sihat dia. Dulu sempit hidup, rezeki gaji tak cukup, rezeki tak cukup apa, sekali dalam keadaan dia derhaka tu Allah Taala bagi rezeki pada dia, menimpah ruah pula rezeki dia. Seperti mana dalam surah Al-Kahfi tu kan, qala ma azunnu an tabidaha di abada. Aku yakin kebun aku ni tidak akan musnah sampai bila-bila. Padahal dia kafir. Mana menimpah ruah. Afu ni maksudnya lebihan. Pernah sahabat Nabi SAW tanya kepada Nabi,
Yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'af, kata Nabi. Ya, mereka tanya kepada kamu wahai Muhammad, apa ni kita ni apa yang kita nak infak ni? Ya, madza yunfiqun, apa yang mereka nak infak? Allah Taala jawab, qulil 'af, bagi tahu pada mereka lebihan daripada harta. Lebihan daripada harta kamu yang kamu guna untuk nafkah, ya, barulah kita sedekah kepada orang, barulah infak. Jadi lebih di sini Allah sebut hatta afau, sehingga berlebih pula Allah Taala bagi. Dalam keadaan derhaka. Jadi macam mana tu? Di sinilah orang membuat kesimpulan, dia pemberian Allah ni terusnya dia ada dua bentuk. Dua bentuk. Satu, ni pemberian Allah, Allah bagi. Memang walaupun dia derhaka, Allah bagi pada dia. Ni pemberian Allah, dia panggil bentuk istidraj. Ya, istidraj. Istidraj ni Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain, dalam surah juga lah. Allah sebut dalam ayat lain, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan tarik mereka. Istidraj ni mana tarik? Kami akan tarik mereka ke mana? Neraka jahannam. Min haitsu la ya'lamun. Dalam keadaan mereka tu tidak sedar, mereka tu akan masuk neraka. Jadi pemberian Allah berbentuk istidraj ni bahaya tu sekali. Sebab manusia tidak sedar. Jadi kalau dalam keadaan mereka ini sakit, sempit, hidup sakit, dalam keadaan sakit pun tidak sedar, tidak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan susah ni tidak bertaubat kepada Allah. Kalau dalam keadaan senang, lebih-lebih lagi dia tidak akan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih payah lagi. Lebih payah lagi nak mendekatkan diri pada Allah dalam keadaan senang. Kalau dalam keadaan susah pun dia tidak dapat dekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tidak kata semua itu. Cuma kebanyakannya begitulah. Sebab istidraj memang manusia tidak sedar. Nak sedar macam mana tu? Semakin derhaka semakin senang. Semakin derhaka pada Allah semakin kaya. Semakin derhaka pada Allah semakin kaya. Itu istidraj. Lainlah contoh kalau kita tinggal solat pagi ni tinggal solat subuh. Tengok duit dalam bank RM500 hilang. Waktu tinggal pula solat zuhur, RM500 pula hilang. Tu kita sedar. Mana kita sedar perbuatan kita meninggalkan solat tu menyebabkan harta kita berkurang. Tapi yang sebaliknya tu semakin tidak solat semakin bertambah harta. Semakin derhaka pada Allah semakin banyak pula projek dapat. Semakin rasuah semakin banyak pula projek, bukan semakin rasuah atau dia semakin kurang harta, tak. Dulu rasuah kali pertama dapat 3 juta, rasuah kali kedua dapat pula 50 juta, rasuah kali ketiga dapat pula 60 juta. Itu istidraj. Allah bagi kepada dia ni supaya dia rasa seronok dan dia tidak kembali dah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia gembira dah dengan maksiat dia, dengan dosa dia. Dan pemberian Allah itu menjadi dia tu tertarik, dia suka. Tansilan dia, contoh dia seperti orang yang memancing. Saya ni paling tak minat memancing. Walaupun kita ada kapal memancing. Biasanya pemancing ni dia akan letak umpan. Umpan tu kira-kira umpan yang paling menarik lah. Kalau ikan tu tengok memang geram. Kan? Memang dia akan terkam dengan warnanya, dengan apa semua, warna-warni ke, lampu-lampu ke, ikutlah. Jadi bila dia letak tu, itu adalah pancing dia panggil. Letak. Jadi ikan yang tengok dia tu, dia tengok dia gerak, dia pun nak makan umpan tersebut. Dia makan tu kiranya rezeki dia tu, nikmat dia tu. Tapi bila dia makan, terus apa natijah dia? Ditarik oleh pemancing naik ke atas darat. Bila ditarik naik ikan tersebut sampai atas darat, terusnya digerak kepala dia. Mula-mula kena gerak kepala. Belah perut pula. Buang isi perut ni. Selar pula. Perak dengan kunyit. Last sekali goreng dalam kuali. Lepas goreng tu makan pula isi dia. Puncak utama situ. Dia makan umpan tadi. Begitu juga istidraj ni kan, Allah bagi kepada hamba tersebut. Allah bagi. Dia nak apa?
Dia nak harta, Allah bagi harta. Nak pangkat, Allah bagi pangkat. Nak kuasa, Allah bagi kuasa. Segala perkara dia nak tu Allah bagi semua. Kan? Tapi dia tidak sedar sebenarnya Allah bagi tu untuk tarik dia ke neraka jahanam. Hak tu dia tidak sedar. Kenapa tidak sedar? Sebab dia tidak susah. Ini istidraj. Maksudnya pemberian Allah itu tidak memberikan kebaikan langsung kepada dia. Tak ada kebaikan. Kita kena faham kan? Setiap pemberian Allah itu dia satu pemberian. Yang kedua kebaikan. Kebaikan dari pemberian itu perkara lain. Dan pemberian yang kedua, pemberian jenis pertama tu istidraj. Jenis yang kedua pemberian berbentuk rahmat. Kan? Kalau ayat ni mungkin kita tak sempat nak baca. Ayat selepas tu Allah Ta'ala sebut tentang berkat. Berkat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samawati wal ardh. Ya, kami akan bukakan kepada mereka keberkatan. Jadi nikmat Allah Subhanahu wa taala ni tulisnya yang berbentuk rahmat ni Allah akan letakkan pada dia itu keberkatan. Jadi keberkatan ini satu anugerah yang lain. Kan? Harta, contoh kita kata harta, gaji kita lah. Ataupun sama-sama kita bekerja gaji, kan? Kawan kita ni gaji RM5,000. Kita pun gaji RM5,000 juga. Ya. Tapi RM5,000 untuk kita tu, kita kata contoh tu istidraj. Kawan kita yang seorang lagi ni bentuk rahmat, dia akan berbeza nanti dia. Kan? Jadi gaji yang diberi, walaupun kita kata gaji, jumlah gaji itu sama, ya, duit yang sama, pekerjaan yang sama, sekiranya Allah berikan kepada dia itu berbentuk rahmat, jadi pemberian itu membawa keberkatan kepada dia. Berkat. Jadi daripada gaji tu dia akan dapat kebaikan daripada gaji. Sebab tu orang Islam dia bukan nak tuju kepada harta atau tidak. Dia nak tuju kepada keberkatan. Allah ajar kepada kita macam mana nak dapat keberkatan daripada harta kita, daripada apa yang kita miliki. Bukan kunian tu semata-mata. Contoh kita kata je sana anak. Atau kita kata duit lah, duit. Orang kafir pun ada duit. Ya, orang kafir pun ada harta. Jadi semata-mata harta tu nikmat pada permulaannya sama. Tetapi adakah harta tu istidraj ataupun rahmat? Ini kurniaan Allah asing. Bagi orang beriman kepada Allah, Allah bagi kepada dia berbentuk keberkatan dan pemberian itu memberikan kebaikan kepada dia. Yang inilah yang kita nak. Umur yang berkat, anak yang berkat, anak yang diberkati, harta yang diberkati, walaupun sedikit tetapi berkat. Dan nak dapat keberkatan ini tu sebenarnya Allah Ta'ala sebut dalam ayat seterusnya, ayat 96 tu, sekiranya penduduk sebuah tempat itu beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, nescaya kami akan bukakan keberkatan. Maksudnya nak dapatkan keberkatan itu dengan cara taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita patuh perintah Allah, kita taat perintah Allah, kita tinggal larangan Allah. Di situlah ada keberkatan. Tapi kalau derhaka pada Allah, kufur kepada Allah Ta'ala, tidak taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi dapat juga harta, itu harta yang tidak diberkati. Tidak diberkati, istidraj. Seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, mereka dapat tu melimpah ruah, semakin kaya, semakin senang, dalam keadaan mereka tu derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang yang kena pemberian istidraj, biasanya mereka tidak sedar. Seperti Qarun tidak sedar, Fir'aun tidak sedar, Haman, mereka semua tidak sedar. Mereka berseronok dengan apa yang Allah beri kepada mereka, dalam keadaan mereka tidak sedar. Dan mereka mati tu akhir sekali istidraj, dia akan mati dalam keadaan kufur ada pada dia, harta dia pun ada pada dia. Dengan harta dia, dengan kuasa dia, dia mati. Tapi dalam keadaan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah. Jadi ayat yang kita baca ni, walaupun Allah Ta'ala tidak sebut tentang lafaz istidraj, tetapi ini penjelasan tentang istidraj sebenarnya. Dan kita tafsir disebut itu. Mana mereka tidak sedar. Bila Allah berikan kepada mereka afauri, sehingga melimpah ruah pemberian Allah, walaupun mereka kufur pada Allah, mereka tidak insaf, mereka tidak bertaubat. Wa qalu, mereka berkata ketika itu, qad mas'aba an-dharra was-sarra. Dia kata, telah menimpa kepada datuk nenek kami kesempitan hidup, kesakitan dan juga kesenangan.
Mana datuk nenek kami pun gini juga, dia kata. Mana apa yang menipu kami? Dulu kami susah, sekarang kami senang. Sebelum ni kami susah, PKP kan. Lalu ni senang, dah PKP dah habis dah senang macam tu. Kan? Dah senang dah. Sepatutnya kita fikir sedarlah. Bila Allah bagi kesenangan tu, bila dah senang tu, mana Allah bukakan kesenangan dan menjadikan dia tu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia tidak sedar. Dia kata datuk nenek kita pun dulu gini juga, susah gini juga. Dan patut senang, patut susah, patut senang. Jadi percakapan mereka ini dalam ayat yang Allah Taala sebutkan menggambarkan mereka tidak sedar apa yang Allah buat pada mereka. Kesusahan yang Allah timpakan kepada mereka, kesenangan yang Allah timpakan kepada mereka tidak pun menyendarkan mereka. Jadi dalam keadaan sedar seperti ini, tuan-tuan, akhir sekali tengok natijah, akibat Allah berikan kepada mereka apa dia? Fa'aqadnahum baghtatan. Lalu kami timpakan kepada mereka azab. Ya, baghtatan di sini azab. Sama ada azab secara am umum ataupun azab secara peribadi, azab nafsi pribadi atas individu itu sendiri Allah azab dia. Kan? Ataupun kalaulah sesebuah kampung tu dia memang kufur pada Allah Taala, jadi azab tu Allah takmimkan. Mana Allah umumkan azab satu kampung tu, satu bandar tu. Ni ataupun atas individu dia seorang tu. Tapi Allah kenakan kepada dia azab baghtatan itu secara tiba-tiba. Jadi azab baghtatan di sini oleh kerana Allah sudah sebut dah sebelum ni ad-dharra was-sarra ya, ad-dharra al-ba'sa wad-dharra ni. Maka akhadnahum baghtatan, azab yang Allah timpakan secara tiba-tiba ni, ulama tafsir kata azab ni satu azab yang membawa kepada kematian. Sebab kalau azab biasa dari sudut sakit, susah hidup ni Allah sudah timpakan mereka sebelum ni. Kenalah kepada mereka. Tapi azab tu tidak mengisahkan mereka. Jadi baghtatan di sini maksudnya Allah kami timpakan kepada mereka azab yang boleh menyebabkan mereka mati dengan azab tersebut. Tapi secara tiba-tiba dan dikendaki tiba-tiba di sini mana mereka tak buat persediaan pun waktu mereka mati. Maknanya mereka mati dalam keadaan kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna baghtatan. Bukan tiba-tiba ni kita naik motor tiba-tiba aksiden mati. Tidak gitu. Bukan, walaupun kita kata bolehlah dari sudut lafaz itu kita kata mati tiba-tiba. Tapi yang dikendaki mati tiba-tiba dalam ayat kita baca ni iaitu keadaan manusia mati dalam keadaan tidak bersedia. Tidak bersedia ataupun tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk mati tiba-tiba ni contohnya. Contoh kalaulah seseorang ini dia sakit. Contohnya umur dia dah 100 tahun. Sakit tua kita kata. Minta maaf lah mana-mana dah umur kayak gini. Bukan nak tuju pada siapa ni ya. Katalah dah umur dah 100 tahun dah kira hampir kepada matilah dari sudut umur tu. Lepas tu sakit dia tu kalau nak fikir sembuh memang tak akan sembuh dah. Doktor kata pun memang tak ada harapan contohnya. Sepatutnya bila dah keadaan seperti itu, waktu itulah waktu dia nak taubat. Itu sebenarnya nak bertaubat kepada Allah, nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebenarnya itu rahmat. Bila Allah bagi sakit, Allah bagi tua kan, umurnya tua ni satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya terusnya. Syukur sebab apa? Sebab biasanya umur seperti ini kita akan ingat kepada mati. Kita akan ingat kepada kehidupan kita selepas mati. Persediaan kita, ya taubat kita, ya nak beristighfar kepada Allah banyak-banyak, nak mendekatkan diri kepada Allah, nak buat ibadat kepada Allah banyak-banyak. Sebab apa? Sebab kita dibagi alamat-alamat kematian itu sudah ada. Tetapi sebahagian daripada manusia walaupun mereka berada dalam keadaan seperti ini, mana satu keadaan yang boleh menyebabkan mereka itu bertaubat pada Allah, pun mereka tidak taubat lagi. Kan? Kita kata umur dah 100 tahun lebih nak mati ya, dia cakap pasal bisnes lagi. Dia fikir pasal lembu lagi, dia fikir pasal tanah lagi, dia fikir pasal apa semua. Dia fikir pasal kehidupan dunia lagi. Tak fikir dah akhirat. Jadi dalam keadaan seperti itu mana tak mahu nak bertaubat, tak mahu nak mendekatkan diri pada Allah. Lainlah kalau dulu dah banyak ibadat. Masalah dulu pun tak pernah buat ibadat. Dulu pun dalam keadaan lalai leka. Sehingga kepada tua pun saya pernah jumpa dengan seorang kawan dia kerja pramugara. Sebelum tu dia kerja kelab malam. Dia cerita waktu dia kerja kelab malam tu
dia muda lagi dah. Dia sedih tengok. Kadang-kadang umur tua-tua 70 tahun, 80 tahun. Duk joget lagi. Ya kita kata sinonim je lah orang yang dah tua. Sinonim tempat je ni surau lah kan. Sinonim kita kata. Orang kata budak-budak muda kelab malam tu tak apalah juga. Yang ni dak dia kata ada. Saya sendiri pun terfikir macam mana boleh dah tua-tua dah nak joget lagi tu. Nampak tak? Maknanya dia tidak sedar. Ya. Walaupun dia mati atas katil sekalipun, di hospital dalam keadaan alamat dia nak bertaubat tu sudah ada tapi masih tak bertaubat, dia mati tu, ulama tafsir kata dia mati tiba-tiba. Mati tiba-tiba ni bahaya ni. Jadi bila Allah sebut mati tiba-tiba ni, iaitu satu kematian hamba itu dalam keadaan dia tidak bertaubat pada Allah dan dia tidak bersedia untuk mati. Orang beriman dia tidak ada sifat seperti ini. Orang beriman tidak ada. Orang beriman dia sentiasa bersedia. Sebab tu kalau dia accident pun, tuan-tuan sekalian, di mana-mana saja dia mati pun, sebenarnya dia mati itu dalam keadaan dia sentiasa bertaubat pada Allah, dia sentiasa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat ini Allah sebut, wahum la yashurun. Hal keadaan mereka mati ditimpa azab, dimatikan oleh Allah ketika itu, mereka tidak sedar. Tak sedar akan mereka itu nak mati nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali mati mereka menatijahkan mereka itu masuk neraka jahannam. Ini pengakhiran bagi istidraj, pemberian Allah Ta'ala berbentuk istidraj kepada hamba, dan kita minta jauh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada pemberian seperti ini. Kita minta kepada Allah, Allah berikan kepada kita pemberian berbentuk rahmat dan juga berkat daripada ini, insya-Allah. Sentiasa kita minta kepada Allah Ta'ala tentang pemberian seperti ini. Jadi saya rasa untuk tazkirah pada hari ini sekadar ini sajalah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat memberi pengajaran faedah terutama kepada diri saya sendiri dan kepada kita semua, dan saya juga memohon ampun dan maaf di atas segala kekurangan kelemahan yang berlaku dalam penyampaian saya. Sekadar ini saja, kita jumpa lagi kalau ada rezeki yang Allah Ta'ala itu, insya-Allah. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.